Jangan ingat keluar sekejap tu nak duduk nombor 1 selama-lamanya. Oh. Hey, this is serious time for serious people. Are you serious? Dengar tu? Ya. Belum apa dah bakar kan? Kena ingat tu. Mampu ke hidup dekat KL dengan 1,600? Tapi pada masa yang sama belajar lama-lama, rajin-rajin, last orang yang tak ada pengalaman, sesilap itu yang gaji lebih tinggi. Buat mati tak buat mati, jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki, moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Final Evo, Evo, Final Evo, Evo, Final Evo, Evo. Ini peluang untuk ubah hidup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Funnel Evo Podcast episod 45. Saya Syarifuddin Saidan. Saya Fadi Ghazali. Ya, ini episod ke-45 dan ini first time tak ada moderator tuan. Ya, kita jangan ingat keluar sekejap tu nak duduk nombor 1 selama-lamanya. Oh. Dengar tu? Ya. Belum apa dah bakar kan? Kena ingat tu. Betul. Yang atas tidak selalunya di atas. Betul. Yang Pasti bawah ada yang pencabarnya. ya. Bawah tak semesti sentiasa berada di bawah. Kena ingat Elon Musk pernah kutuk BYD. Sekarang ni Elon Musk geling kepala dengan BYD. Ya. Tapi adakah itu tajuk kita hari ni tuan? Apa Okay. tajuk? Apa kita ulas hari ni? Kita sebab kita ni kali pertama kita Kita berpodcast. berpodcast. Biasa kita sembang dalam kereta je kan. Ini kita terus. So kita akan ada beberapa segmen. Okey. Segmen podcast kita. Pertama kita akan tengok segmen What's Going On. What's going on? Yes. Ya. Apa yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia lah. Ya. Baik. Terutama dalam bidang bisnes, Keusahawanan. kan, keusahawanan. Kita punya fokus kat situ lah. Dan kalau saya bab ni lah majikan. Boleh lah. Isu Majikan. semasa juga. Ya tuan, majikan. Kita tak masuk politik Tak. Sentuh sikit-sikit boleh lah. Sikit lah, boleh lah. Cuit Kita kena manja. unik. Ya, benar. Kan kita nak jadi another KS. Come on. Kita ni FS. Okay, so Okay. pertama segmen isu semasa, and then kita akan ulas tentang isu semasa yang relate dengan keusahawanan, sambil kita akan masukkan unsur-unsur case study. Okey. Itu kita akan bongkarkan step by step lah. Maksudnya pendengar kita bila dia dengar tu dia boleh belajar. Dia belajar. Dan dia boleh apply Yes. to their business. Alright. Bukan tengok wow syoknya apa yang dia buat, tak tahu lah. Betul. Macam tu. Okay. And then kita juga akan ada segmen soalan santai. Pendapat santai-santai. Ini boleh masuk lah politik ke apa-apa, ikutlah hobi ke apa. Baik, saya excited untuk episod kali ni. Okey, jom bismillah. kita pergi segmen soalan semasa. Okey, saya ada kisahnya, saya baru tonton satu video ni, viral lah. Ada seorang wanita ni duduk dalam kereta, dia tak puas hati. Dia kata, dia dah belajar lama-lama untuk degree ijazah untuk bahagian graphic design. Dapat gaji 1,600. Rendah lah dia kata, rendah. Dia macam tak baloi. Tapi pada masa sama, dia cubalah pergi interview tempat lain. Dia dapat 3,000 untuk retail yang dia tak ada pengalaman. So dia mempersoalkan macam mana 1,600 mampu ke hidup dekat KL dengan 1,600. Tapi pada masa yang sama belajar lama-lama, rajin-rajin, last orang yang tak ada pengalaman, sesilap itu yang gaji lebih tinggi. Ya. So apa pendapat tuan tentang perkara ni? Isu ni dulu. First kali dia ambil course design. Betul, graphic design. Graphic design. Okay, tuan. Saya nak tanya Tuan Pudin lah. Ya. Ambil graphic design, kita just nak ambil graphic design ke? Kita nak ambil graphic designer yang boleh design dengan cantik? Ini tanya saya kalau saya majikan ke tuan? Majikan ke apa? Apa point dia? Ya. Saya tengah tanya tu your point of view. Sebab macam ni, kita tak boleh nak salahkan majikan Industri 100%. saja. Betul. Dan kita tak boleh nak salahkan that mahasiswa itu Betul. sahaja. Betul. Jadi kita kena, tuan duduk di side majikan. Saya duduk di side. Saya kalau saya duduk di side majikan tuan. Viral Okey lah, saya tuan. kena tibai je Tak ni. apa tuan. Sebelum Okey, tapi saya boleh luas, saya tak ada masalah. Sila. Saya direct to the point je tuan. Ya. Okay, bila kita cerita pasal majikan, majikan bukan sahaja nak graphic design
Sekadar kalau nak design, sekarang ni zaman AI, zaman teknologi. Saya boleh ambil Canva Pro, saya upah orang yang memang suka design, tak semestinya ada apa orang kata, ijazah, dan dia boleh buat. Dan bukan sekadar cantik, tapi dia mesti convert to business. Dia mesti ada ROI. Maksud design tu dia macam menggiurkan. Ini kadang-kadang tu, ni minta maaf tau. Ni saya minta maaf awal yang menonton ni. Kadang-kadang bila ada calon datang interview, so buat design pun macam budak umur 14 tahun yang terperangkap dalam orang berusia 24. Dia punya design macam not my level. Marah. So saya tak langsung bila nak cari, tapi saya tak ada masalah kalau nak bayar mahal. Cuma dia mesti ke arah yang bukan sekadar cantik, tapi ke arah business wise, dan dia mesti bijak menggunakan teknologi terkini, bukan lapuk punya style. Design pakai Adobe apa semua tu. Dia mesti adopt. Bukan Adobe, dia adopt dengan keadaan semasa. Itu kalau saya tu sebagai majikan. Sebagai Jadi ceritanya mudah macam ni lah. Tuan takkan ambil kalau kau ni sekadar degree, tapi kalau designer, design tak cantik, buat apa aku nak ambil kau, habiskan duit je. Betul. Betul. So pandangan tuan, kes ni berlaku disebabkan skill set budak tu. Betul tak? Boleh jadi, tapi saya risau juga nanti universiti cari. Okay. Ini sensitif ni. Tapi sebenarnya dia tidak tertakluk hanya untuk graphic design lah. Banyak kos yang mengalami isu yang sama. Betul. Saya setuju. Di mata pekerja ataupun graduan, orang yang graduate, dia memang nak gaji tinggi. Betul. Tak nafikan. Kita dulu pun nak gaji tinggi. Betul. Tapi kita kena faham, dia berkait dengan skill. Zaman sekarang ni, kalau tuan cakap di majikan punya side, saya pun nak bercakap majikan punya side terlebih dahulu. Kita bukan tak nak bayar mahal, tetapi dia biarlah berkadar langsung dengan skill awak. Betul. Skill awak tu bagus ke tak bagus, adakah dia boleh menyumbang sesuatu kepada syarikat? Betul. Satu. Nombor dua, pengalaman. Skill, satu. Pengalaman, dua. Pengalaman, contoh kita ada skill yang baik, yang bagus. Pengalaman design, macam contoh kalau designer, dia kena ada portfolio dia. Betul. Kita nak tengok. Walaupun dia fresh grad. So create lah portfolio sikit. Kan? So kita datang dengan pengalaman. Dia bukan pengalaman kerja saja. Kita nak tengok dia punya portfolio. Itu kalau graphic design. Jadi bagi saya simple je. Pertama, skill kita. So talk about skill, you kena increase kita punya skill dalam apa saja bidang. Contoh sebab tu sekarang ni semua orang cerita pasal TVET. Betul. TVET. Nombor dua, pengalaman. Tak apa, gaji kecil, kerja dulu. Kalau itu adalah your impian, kerja dulu. Walaupun gaji kecil. Saya dulu pun kerja potong rumput. Saya pernah cerita kat tuan. Ya, saya potong rumput. Saya potong rumput tuan. Subhanallah. Ya. Dekat area mana tu? Dekat kampung saya. Masa tu saya kerja dekat Petronas. Petronas Petronas yang Twin Tower tu kan? Ya, petrol station. Saya kerja dekat Petronas petrol station. Okey. Yang 10-20 penuh. Ya, penuh. Tapi sana tak ada. Sana semua berapa ya? 10 ya, 50 ya. Gitu. Okay. Saya kerja kat Petronas. Tapi saya tahu saya kena cari pengalaman. Jadi malam saya potong rumput. Malam. Saya potong rumput malam. Saya potong rumput tengah malam. Ada lampu apa semua tu lah. Sebab siang saya kerja petrol station tu. Kan dia ada shift kan. Malam saya habis. Jadi lepas tu saya continue cabut rumput. Saya ingatkan dulu kalau ustaz cakap, telah agama cakap, jangan kacau tumbuh-tumbuhan waktu malam, dia orang pun nak tidur. Saya ustaz juga cakap. Ya, masalahnya saya kacau, jiwa saya kacau tengok account bank tu. Satu. And then nombor dua, bila saya dah potong rumput, saya ajak kawan-kawan yang lain potong rumput dengan saya. Jadi saya cari seorang, saya tak ada
saya tak ada mesin rumput. Tapi kawan saya ada mesin rumput. Okey. Jadi kerja saya jual servis mesin rumput. Kawan saya dia potong. Bijak kan. Jadi saya naik motor dengan dia, pusing keliling kampung, nampak ada ni sikit, saya jual, dia potong. Jadi nak cari pengalaman, sikit pun tak apa. Betul. Itu dari sudut kita sebagai majikan lah. Skill, pengalaman. Tapi saya nak tambah satu tuan. Saya tambah satu je. Skill, pengalaman, kalau boleh tambah satu, attitude dan komunikasi. Correct. Okey, tuan boleh tak cerita pasal kepentingan majikan pilih staff atau team yang attitude dia bagus? Apa impact dia kalau? Impact dia luar biasa tuan. Dia macam mana kalau kita boleh bagi contoh kan. Kita ada pemain yang super hebat. Contohlah macam Messi ke, Cristiano Ronaldo ke. Tapi kalau game tu start, contoh pukul 9 malam, dia suka-suka datang 9 suku. Rasa-rasa game bola tu macam mana? Tak kena juga kan. So sama juga bila kita ada pasukan yang attitude dia bagus, dia secara tak langsung membentuk productivity yang baik dan komunikasi yang elak daripada macam mana cakap toxic. Attitude bagus, dia kurang toxic kan. Tapi bila attitude tak bagus, dah dia bermasalah. Silap dia membawa masalah pula kepada orang lain. Elok-elok orang lain tu nampak committed, berdisiplin, tapi kerana seorang ni habis masalah semua. Jadi maksudnya boleh tak kalau skill dia bagus, pengalaman dia bagus, dia tak ada attitude? Kalau tanya saya itu KIV kan. KIV lah. Kalau dia ada attitude tapi skill tak ada, pengalaman tak ada, kita boleh didik dia. Boleh didik dia. Ada banyak training, ada banyak yang kita boleh coaching, kita boleh mentoring dia supaya dia tak bagus tapi dia willing untuk belajar. Kadang orang bagus ni bila dia dah sampai satu level, dia ada ego dia yang kita nak ajar pun dia dah tak makan saman dah. Ya, betul. So lebih baik yang tidak power sangat, dia power sedang-sedang aja tapi attitude dia bagus. Itu dia punya career path dia lebih baik lah berbandingkan orang yang attitude besar. Itu kita cerita pasal kita majikan lah. Kalau adik kita ni, gadis kita ni, gaji 1,600 tu. Ya, macam ni dia nak buat? Macam mana nak buat Ni kita memang confirm kita kena cari orang yang ada skill, ada pengalaman dan itu untuk itu confirm. Itu kita lah. Ya, dan untuk semua orang lah. Kalau adik ni apa solution dia? Dia nak hidup dekat KL. Kalau tanya saya kan kita boleh mula macam tuan cakap. Sekarang ni bukan kanak-kanak pula. Budak muda sekarang dia sangat tidak terikat hanya dengan bekerja full time. Dia boleh buat part time untuk membina portfolio. Dia come back balik kepada skill and knowledge itu dan experience itu. Bila dia punya portfolio tu tambah baik dengan dia buat part time, tak apa, fine, kau nak ambil retail lah. Macam Tuan Fadi cakap tadi tu lah, siang petrol session, malam potong rumput. Sama juga kalau dia nak retail, okay fine. Itu membentuk attitude dan komunikasi sales yang bagus. Itu nilai tambah yang majikan confirm suka. So dia kena ada apa tadi? Communication dan attitude. Yalah, tambah dengan skill dengan portfolio tu lah. Tu cadangan saya kalau dia boleh dapat 1,600 ni. 1,600 biasanya majikan memang betul-betul sebab letak fresh grad, tak ada pengalaman. Tu je puncanya. Okay, alright. Paling senang kalau dia tak puas hati, boleh dia cari beberapa option yang lain. Betul. Carilah option-option yang lain. Mungkin ada tempat tempat kerja yang lain yang boleh bagi lebih atau gaji yang dia nak. Betul. The option is always there. Betul. Cuma atas kita lah kan. Kadang mungkin kita macam contoh pergi satu tempat gaji tinggi tapi tak kena dengan kita punya preference kan. Tempat gaji dia rendah tapi pengalaman boleh dapat banyak. Betul. Environment baik yang bagus, supportive, bos yang bagus. Kadang ialah dia ada apa dia panggil? Pro and cons. Betul. Tapi dia orang kena rajin pergi interview ni. Ini kadang-kadang bila kami panggil HR, pihak HR panggil, daripada 10 yang datang 3 orang, 4 orang. Yang lagi 6 tu apa seimbangnya? Gaji nak besar. Tapi kerjanya malas. Dah terkeluar dah tu. Okay, alright. So tapi kalau tanya satu tambahan sikit je. Okay. 1,600 cukup tak sebenarnya kat KL? Soalan itu sangat bagus. 1,600 cukup tak? Kalau dia kita ambil lah, dia memang baru, dia memang muda, dia memang single, dia merantau, tak rasa cukup lah. Kalau tanya setiap orang, 10,000 pun tak cukup kan? Bagi 2 gunung emas, dia nak yang ketiga. Betul. So
ya, kalau tanya memang always tak cukup. Jangan cerita 1,600. Macam saya kata, bila gaji kita naik 2,000, bertambah lagi komitmen kita 3,000 sama. 5, 10, 20 takkan pernah cukup. Okay. Tapi yang paling penting bagi saya, money management. Jangan tamak dan gelojoh. Betul. Ramai orang, dia masalah bukan dekat gaji yang kecil atau gaji yang besar. Masalah dia gelojoh, nak cepat, semua benda nak. Contoh, hari ni berniaga, esok nak jutawan. Gelojoh lah tu. Ui. Ramai kan orang macam tu? Ramai. Sebab dia gelojoh. Bila dia gelojoh, dia out. Ada orang dapat bukan 1,600, dapat 10,000. Gelojoh, pergi beli tu, beli ni, habis juga. 1,600, tapi dia berhati-hati, belajar untuk spend. Itu bagi saya lebih baik. Maksudnya money management, satu. Nombor 2, cikgu saya sentiasa pesan kepada saya, keberkatan. Soalnya bukan banyak atau sikit. Soalnya adalah berkat atau tak berkat apa yang kita dapat tu. Pernah jumpa tak orang yang gaji dia banyak, hidup dia kucar kacir, serabut. Dapat gaji je, kereta pecah cermin, tayar pecah, kan? Kena saman. Ada pernah kan kita coaching, ada seorang kita punya student, dia punya staff gaji 10,000 silap saya. Kan? Tak payah mention lah, kan? Tuan ingat? Ingat. Ada satu staff dia tu, gaji 10,000. Tapi kita punya student ni bos dia lah, kan? Boleh cakap ke industri apa tu tuan? Boleh. Kalau tuan nak sebut. Klinik. Klinik kan? Student kita ni klinik. Tuan nak sebut apa? Student kita ni klinik. Dia ada staff. Staff ni gaji memang tinggi. Mengular. Betul tak? Kalau boleh tak nak jumpa patient. Sepatutnya jumpa patient, masa yang sepatutnya jumpa patient, dia freekan masa dia. Lepas tu semua appointment tolak bagi yang komisen besar, hari atau masa yang komisen besar. Betul. Dia buat plan macam tu supaya gaji dia banyak. Tapi apa berlaku? Gaji besar, kereta rosak, begitu, begini, macam-macam berlaku. Itu yang gaji besar. Itu gaji besar. Kalau gaji kecil, yang kita sembang, memang orang akan marah saya lah. Itu zaman dulu, tapi kita kena faham, nenek kita, atuk kita dulu tak ada gaji. Jangan cerita 1,600. Dia orang nak makan ikan, satu ikan share 7-10 orang anak. Nak ceritanya tak ada duit. Betul. Tapi kena ingat, kadang-kadang apa yang dia orang usahakan dulu, sampai sekarang cucu boleh rasa. Atuk nenek dah tak ada dah. Bukan atuk nenek, moyang dah tak ada dah. Cucu masih rasa apa yang dia orang buat. Betul. Ceritanya apa? Keberkatan. Cikgu saya sentiasa beritahu, berkat ni sikit jadi banyak, banyak makin banyak. So fokus yang itu dulu. Cari keberkatan. Satu, money management. 2, keberkatan. So kalau you gaji sikit pun you fokus untuk berkat, dia jadi banyak. Gaji sikit pun you fokus untuk manage your money. Masya Allah. Betul lah. Saya ada satu ketika dan kalau saya boleh tambah pasal money management ni, saya rasa tuan tahu kisah tu, di mana saya memang totally berkira-kira sebab saya pernah jadi engineer. Gaji besar, tak adalah besar sangat, tapi boleh okey lah. Alhamdulillah. Lepas tu berhenti, masuk ke SME, gaji turun. So daripada rumah banyak yang turun tuan, maksud tu berapa persen turun? Saya rasa setiap kali turun tu 15. 15. Rasa in total jadi berapa dalam kali? 30%. Bila 30%. ujung tu rasa macam baru 2-3 tahun kerja. Maksudnya gaji waktu 2-3 tahun kerja, rasai balik. So maksudnya katakanlah gaji kalau tu 10,000 jadi 7,000. Tak ada sampai banyak tu. Tak. Contoh. Kalau 5,000, 3,500. Kan? Ya betul. Banyak tu tuan. Banyak turun tu. Banyak. Maksudnya kita loss dalam 1,500. Banyak tu. Banyak. Waktu rumah, api, air. Saya pernah duduk rumah yang berharga 1,000 lebih. Downgrade. Downgrade. Daripada rumah 4 bilik, pergi duduk rumah banglo. Bukan banglo tu, atas rumah banglo. Apa maksudnya? Maksudnya, owner tu bijak, rumah dia kat bawah, banglo. Dia buat satu rumah kat atas. Dia rumah bukan, banglo tu. Bukan dipanggil apa? Rumah sewa. Townhouse, bukan Bukan. Ni memang atas tanah dia sendiri. Dia ada buat tangga kat tepi. Naik atas. Memang kecil. Kecil tu sampai tahap ada 2 bilik.
satu bilik hanya muat queen, katil queen, satu lagi hanya muat 2 almari. Lepas tu tempat store bawah tangga. Dapur tu punya halus. Basuh baju dekat luar. Memang kecil. Tapi itulah pengorbanan yang saya rasa macam tak apa. Dan saya memang respect kat isteri saya lah. Sebab dia willing untuk bersama dalam keadaan macam tak apa, sabar sikit. Sebab saya percaya pada satu benda tau. It is not about gaji. It's about value of yourself. Kalau kita punya value tu 10,000, tapi keadaan sekarang ni gaji kita 5,000, Allah akan bagi nilai 10,000 tu dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Betul. Itu yang saya percaya. Waktu saya resign pun saya macam okay, that's it, tak apa, turun pun tak apa. Sebab saya nak kejar that thing yang saya okey lah untuk buat betul. Betul. Jadi itu supaya adik ni belajar satu juga. Dan bukan ni je, untuk semua anak-anak remaja yang strawberry generation ni lah. Kan? Okay, good luck to you. Good luck to her. Good luck to her. InsyaAllah. Okay, so kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ni. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat datang ke Funnel Evo College kepada anda semua. Dalam video ini, saya akan bawa anda menerokai Funnel Evo College. Jom saya bawa anda kemudahan yang Funnel Evo College sediakan untuk kegunaan pelajar. Ini adalah bilik kuliah. Ini adalah ruang utama kegunaan Funnel Evo College untuk sesi pembelajaran secara offline selama 15 bulan. Seterusnya, kita bergerak ke pusat sumber. Funnel Evo College dilengkapi dengan kemudahan mini pusat sumber untuk memudahkan. Pusat sumber ada di bahagian belakang sana. Suasana santai dan tidak padat untuk anda menjalankan aktiviti perbincangan dan luangkan masa menyiapkan tugasan anda. Funnel Evo College juga menyediakan surau untuk kemudahan pelajar Muslim. Jom kita naik ke tingkat 3. Di sini adalah ruangan bilik mesyuarat. Bilik ini digunakan untuk pensyarah berjumpa dengan anda untuk perbincangan khas. Ruangan ini juga boleh digunakan untuk tujuan sesi study group bersama rakan-rakan. Akhir sekali, kita bergerak ke tingkat terakhir iaitu tingkat M. Di sini ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bilik pensyarah. Jadi, anda boleh datang ke sini untuk bertemu dengan pensyarah. Bahagian kedua adalah studio untuk anda buat live, kelas online serta aktiviti yang tidak mahu gangguan dari segi bunyi. Di sini, pihak pengurusan telah sediakan meja, kerusi, lampu, green screen dan sebagainya untuk kegunaan anda. Yang terakhir adalah ruangan menunggu. Ruangan ini digunakan sebagai ruangan untuk perbincangan atau perjumpaan kecil bersama pensyarah. Selamat datang ke Funnel Evo College dan selamat belajar. Okay, Alhamdulillah kita sampai ke segmen kedua. Episod 45. Episod 45. Okay. Baik, so untuk segmen kedua ni kita akan ada case study sikit. Case study yang kita boleh belajar. Of course, kalau kita tengok Khairul Amin buat launching dalam masa 3 minit 30 saat jual 80,000 dinding, niat berapi. Itu yang first. 1 juta, itu yang first. Yang second dia buat ke Shopee pula. Shopee 2 minit setengah juta. Yang first tu 1 juta, 3 minit 30 saat lebih kurang. Itu saya rasa dalam 2 minit je setengah juta dapat. Setengah juta. Mantap. So itu power of bukan kita kata Khairul Amin, tapi power of sabar. Sabar tuan. Kenapa tuan kata sabar pula? Saya kata power of sabar. Sebab Khairul Amin tak jadi Khairul Amin tanpa Khairul Amin ada sabar. Deep tu tuan. Cuba elaborate sikit tuan. Sebab dia pernah buat sambal sebelum ni. Sambal sebelum Nyet tu dia sambal King ke? Tak ingat saya. Tak jadi kan? Sabar. Jadi dia pun masa tu pun dia baru nak start buat konten. Konten pun dia buat daripada zaman dia belajar lagi dekat US silap saya. Dia buat lagi. Sabar. Setiap kali Ramadan dia buat. Setiap hari. Kita faham nak buat konten hari-hari ni. Walaupun 1 minit. Dia perlu apa dia? Sabar. Berapa tahun dia buat benda tu? Sabar. Dan sekarang ni dia menikmati hasil kesabaran. So usahawan kena ingat tu, sabar. Setiap orang ada rezeki masing-masing, tapi nak dapat tu sabar. Sekarang ni semua nak cepat. Kan? Masuk belajar pun 2 hari 3 hari, kenapa tak dapat result lagi? Sedangkan belum semua buat pun. Betul. Okay, so kalau itu Khairul Amin buat launching, kita dah ulas launching Khairul Amin ni dalam episod, kalau tak silap saya 44 atau 43. Ada kita dah ulas. Kita dah tengok dia punya
kita dah jadikan ia sebagai case study. Betul. Kan? Cuma berinspirasikan Khairul Amin ni, kita juga ada student buat launching. Dr. Siti Hajar Fulmili Animal Medical Center. Okay, baik. Sebelum kita cerita pasal Dr. Siti ni, Tuan Fadi, apa yang dimaksud dengan launching? Saya takut ada yang di kalangan kita punya audience ni tak faham launching tu apa. Launching buka kedai lah. Ni kenapa? Launching ni dia seperti nak launch roket. Okey. Dia akan ada hari, ada tarikh, ada masa, ada persediaan yang perlu dilakukan. Dan bila tiba waktunya, lift off. Oh, wow. Lain macam analogi Tuan Fadi. Lift off. Tak suruh faham. Betul. Kan cakap-cakap launching, tak faham lagi. Betul. Kadang-kadang kena Dia bagi macam analogi. Dia macam Afiq bagi analogi Ivo dagang lah. Dekat Port Klang. Kita je yang faham tu. Kita je faham. Aduh. Okey, baik. Kita cerita sikit pasal Dr. Siti ni. Dr. Siti ni pada ketikanya, saya ingat lagi waktu dia berjumpa dengan saya. Bulan 7. Saya lepas raya tahun lepas. Bulan 6, bulan 7 macam tu. Dia memang pemalu. Memang nak masuk kelas pun berkira-kira. Husband dia yang push dia sikit. Dan bila dia masuk tu, dia adalah seorang student. Beliau ni seorang student yang bagi saya memang committed. Apa sahaja yang kita beritahu, kita ajar, dia memang ikut. Dia tak fikir banyak lah. Memang saya kata buat kerja rumah, tengok video sekian-sekian, dia memang buat. Dan satu yang saya ingat lagi adalah saya suruh dia buat video TikTok. Kan? Sebab dia tak ada duit sangat. Maksudnya waktu tu dia masuk pun kadang-kadang usahawan ni dia hanya masuk kelas bila dia dalam keadaan bermasalah. Ya, betul. Kalau waktu dia kaya, money kan. Ya, betul, Kan? betul. Jolly sana sini. Betul. So bila sales dia turun, dia tak nak kena buat sesuatu. So apa dia buat adalah dia buat video. Waktu tu follower dia baru 200. Ada satu video dia buat. Dia pun cakap, Tuan Fadi, macam mana nak buat video ni? Saya cakap, buat je, dokumentkan apa sahaja yang berlaku dekat klinik. So dia buat. Okay. Dia ambil video. Ada satu video tu 200 view. Video 200 view, dia boleh dapat sale lebih daripada 20,000. Dengan satu video yang waktu tu follower dia 200, waktu tu video tu hanya 200. Boleh dapat sale 200,000. 20,000. Dengan 200 view. Ya, 200 view. Masa tu video apa? Saya rasa video yang berkaitan dia cerita tentang klinik dia. Tentang apa yang dia buat di klinik. Apa yang dia buat. Ya. Tu je pun. So, bila dia makin banyak result, dia confident untuk buat launching. Dan baru-baru ni dia buat launching memandulkan kucing. Kucing memandulkan kucing. Wah, perlu dimandulkan itulah. Kucing tu. Itulah mungkin sebab dia produktif. Memandulkan kucing ni biasa laki kucing jantan ke? Kucing jantan tuan. Kucing jantan. Saya tahu saya lah. Kucing jantan mandul. Bukan betina. Bukan betina. Saya tak pasti tuan, nanti kita kontak balik lah. Jantan Kalau mandulkan kucing jantan ni, kucing jantan lain pula datang attack. Baik, itu. mandulkan perempuan. Tapi tu saya tahu. Dia hampir berapa ratus kucing? Maksudnya? Dia ada dalam masa 2 hari dia buat launching macam ni. Dia nak buat kecil-kecil je sebenarnya. Tapi 2 hari tu tarikh bila? Hari dia dalam a few months back. Saya rasa dalam bulan 12 hari tu. Kalau tak silap. Kan ada dia buat ni last month 27 dan 28 Januari. Lepas tu dia nak buat kecil-kecil, tapi secara tak langsung tiba-tiba heboh di kalangan agensi yang menyebabkan sampai pengarah agensi apa? Agensi kesihatan berkaitan dengan haiwan. Sampai tahap datang untuk buat untuk merasmikan mandul tau. Memandulkan kucing ni tau. Kita nak cerita macam dinding sambal ini memandulkan pun dia buat launching tau. Dan kalau ikutkan rekod dia, saya rasa memang capai ratusan ekor dalam masa 2 hari tu. Dan sampai tahap sale dia dalam 2 hari tu dia boleh mencecah hampir RM60,000. Wow. Projek mandulkan kucing. Wow. Dan itu yang apa yang dia buat adalah dia bila dia dah start belajar dengan kita, dia faham tentang strategi database. Orang datang, dia dapatkan database, dia kumpulkan database, dia belai database, dan baru dia beritahu pasal that launching tu. Itu strategi yang dia buat lah tuan. So saya rasa saya kagum lah. Dan benda ni tak semestinya kena benda yang biasa orang buat. Benda-benda pelik ni pun saya tak langsung mantap. RM60,000 2 hari. Okey sangat tu. Ni kalau tengok data ni, 8,811 customer sepanjang 6 tahun dia berniaga. Doktor berniaga, betul Betul. 8,000 customer
Maksudnya di blast kepada database ni, dan 2 hari event berjaya kumpul tambahan 383 new customer Dalam masa 2 hari tu. dalam masa 2 hari. Oh, Masya Allah. Dan kerjasama pertama, dia buat kerjasama pertama dengan klinik haiwan swasta, Ya. Jabatan Veterina. Jabatan Veterina sanggup datang tu. Tu bagusnya lah. So apa pendapat Tuan Fadi untuk usahawan bisnes klinik untuk grow? Dia lagi contoh. Ni Dr. Siti. Dan tapi yang sekarang ni yang banyak tumbuh bagi cendawan ni klinik general klinik. General klinik. General klinik. Memang tumbuh banyak ah. Dan masing-masing macam hanya menunggu orang sakit datang. Ya. Kan sedangkan saya tak langsung memang sebenarnya Kenapa dia tunggu pesakit datang? dia tak belajar. Ya, sebab dia belajar untuk jadi doktor, bukan businessman. Betul. Itu ayat yang Dr. Siti cakap. Saya belajar, saya di kecil memang nak jadi doktor. Ya. Saya suka merawat kucing. Tapi bab nak buat bisnes memang haru biru. Doktor ni kebanyakan dia bila dia buka klinik, dia ingat klinik tu boleh jadi macam klinik kesihatan ataupun klinik kerajaan. Klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan. Dia duduk tercongok 100 pasien dah datang. Betul. So doktor ni dia, kalau tanya saya, banyak benda boleh dilakukan untuk klinik. Untuk klinik, specifically klinik. Dia macam ni. Kalau saya masa saya kecil, kalau sakit je mesti akan pergi satu klinik. Klinik tu adalah klinik Rahim atau klinik Sharifah Bahagia. Okay, ni dekat Pasir Putih lah. Kat Pasir Putih. Kenapa kita pergi situ? Sebab kita okey dengan doktor tu. Itu nombor satu. Pokok pangkalnya kita okey dengan doktor tu. Jadi masalahnya bila banyak kalau itu zaman dulu orang nak doktor. Tapi sekarang ni, zaman sekarang ni terlalu banyak klinik, maka orang tak sempat pun nak kenal dengan doktor tu. Betul. Kan? Jadi ada klinik baru. Ada klinik baru. Betul. So first thing first, bagi saya bila kita buka klinik, of course biasanya doktor buka klinik tu dia lah duduk kat situ. Dia bukan letak doktor lain duduk kat situ kan. Betul. So dia kena bertanggungjawab untuk naikkan klinik dia dulu. Satu. Kena dulu. Kok mana-mana pun dia dulu. That's the flow. Nombor satu. Macam mana nak naikkan flow, nak naikkan klinik dia? Simple. Kena buat konten hari-hari. Kenapa pula doktor memang boleh buat konten? Sebab dia orang banyak terikat dengan akta kan, tak boleh iklan apa semua tu. Itu antara benda yang doktor takut. Dia tak boleh nak direct. Betul, menjual. Tapi dia boleh buat konten untuk let's say info-info, share tips, boleh, tak ada masalah. Education. So hari-hari pun dia ada passion. Walaupun dia kurang passion, hari-hari dia ada passion juga. Pacak je kamera, pacak je phone mahal-mahal tu, pacak je. Masa setiap kali passion datang tu, record muka kita yang tengah bercakap, bukan muka passion. Record on je. Tak payah nak on off tak. Record je, jalan je. Habis je satu consultation, off, tunggu satu lagi masuk, on. Habis satu hari, potong, jadikan dia konten dekat TikTok. Upload je terus. Tak payah nak complicated edit apa sebagainya. Tak payah nak tap ke. Tak payah. Betul. Tak payah nak letak SpongeBob bagai ke, Patrick ke, tak payah. Untuk pada ketika itulah, dia orang tak ada content creator lah kan. Dan tak ada team marketing. Tapi sekarang ni pun kadang-kadang tak boleh edit pun. Saya dah test. Kadang-kadang tak boleh edit. Lebih raw, lebih orang suka. Lebih raw, lebih orang suka. Tapi dengan syarat bunyi tu clear sikit lah. Kalau jauh sangat nanti tak clear. Betul. Bunyi lah. Bunyi main peranan. Satu. Nombor dua, bila kita dah ada sedikit follower, adakan sesi engagement. Engagement penting. Live lah. Buat live. Kalau orang komen, kita reply guna video, komen tu. Okay, faham. Jadi ada engagement. Maksudnya, doktor ni wujud, dia sebut nama aku. Begitu. Okay, so nombor 3, banyak pula Banyak tu. Banyak. Tak apa. Terus satu je, last. Last. Sebab kalau nak lebih, nanti kita ada buat sebenarnya sesi. Untuk satu sesi khas untuk para doktor dan klinik ni. Tapi bukan cerita pasal nak merawat orang macam mana. Sebab kita pun bukan doktor. Tapi for now kita ada lebih daripada 25 student yang berkaitan dengan klinik ni. So that's why kita buat sesi. Ini for now hari ni 3 lah.
Nanti kat sana nanti kita cerita lagi-lagi bab pengurusan orang lah. Okey. Okay, yang ketiga. Nombor 3 adalah disebabkan doktor terlalu banyak, maka dia macam apa, komoditi dah. Kau faham tak? Barang yang komoditi ni Barang biasa dapat. biasa. Dulu Dulu anak jadi doktor satu kampung. Betul. Sekarang ni doktor je pun. Gitu. Jadi kita tak nak jadi saya terfikir komoditi ni. Kalau tuan ni ada satu perkataan lain, bagi tahu saya, advice saya. Okay. Komoditi ni macam dia tak boleh jual mahal lah, senang cerita. Mana boleh jual beras harga mahal. Gula mana boleh, dia komoditi. Dah ada harga. Dia ada harga limit, ceiling dia. Jadi untuk doktor, because of terlalu banyak klinik, dia jadi dah like mana yang sempat lah dah sakit mana pergi je yang lah. murah, mana Betul. faham tak? Mana servis itu mahal tu, doktor tu Betul. mahal, tak payah pergi. Betul. Kita pergi klinik yang ni murah. Kita kalau boleh seorang customer datang jutawan tu lagi better. Contoh macam tu lah. So that's why doktor kena tip nombor 3, pilih niche yang dia nak fokus. Walaupun general clinic. Walaupun general clinic. Okay, dia kena ada satu USP. USP. Yang menyebabkan orang ingat, oh Yang- ini orang suka. Yang orang apa dia panggil massive pain. Contoh, ibu baru mengandung nak menyusu. Dia ambil cerita satu je. Susu membantu ibu untuk menyusu bayi. Jadi dia cerita pasal susu je. Macam kita punya student Dr. Muaz fokus kepada yang belum dapat anak. Tapi Dr. Muaz tu klinik Ini general clinic. general clinic. Tapi fokus konten di social media lebih kepada membantu ibu-ibu hamil dan membantu ayah-ayah menghamilkan ibu. Buatan orang. Okey, cukuplah 3. Okay, cukup ada juga tu. Nak Nanti lebih kalau kita ada satu session tu sehari kan. Sehari kan. Iftar, waktu tu kita dalam bulan puasa kita iftar sama-sama. Ya. Kita sembang di kalangan. InsyaAllah. Okay. Alright. So, cerita yang kedua. Ya, tapi sebenarnya untuk pengetahuan Tuan Fadi, bukan sahaja doktor yang buat launching ni. Banyak lagi. Yang jual boat pun pernah ada. Sampai 2 hari dapat 500,000. Betul. Yang buat emas dalam 8 jam boleh dapat hampir 337,000. Bagi saya dia adalah benda yang duplicable. Yang boleh dibuat. Yang penting kena ada ilmu dan sabar. Tuan Fadi, apa yang bezakan Tuan Khairul yang buat bot ni, Puan Sabihah dengan Dr. Siti dengan Khairul Amin? Apa beza diorang ni? Beza dia jauh. Khairul Amin famous. Dia orang tidak dikenali. Tapi simpelnya itu beza dia. Tapi persamaannya adalah mereka mengguna strategi yang lebih kurang sama. Ya, betul. So maksudnya tak adalah kita nak kena jadi famous barulah launching kita tu sukses. Ya, benar. Tapi dengan ilmu yang betul, cikgu yang betul, kan? InsyaAllah launching kita sukses. InsyaAllah. Itu. Okay, itu segmen kedua kita. Kita break sekejap. Yap, kita jumpa sekejap lagi. Okay, selamat datang ke sesi santai kita. Nak cerita pasal EV. Sebab baru-baru ni ada insan yang saya kenal rapat baru membeli EV. Dan nampaknya dia memang happy sampai meracun orang lain untuk membeli EV. Saya macam I'm not on that side. So kita dengarlah apa kata dia. Memperkenalkan pembeli EV yang saya kenal, Tuan Fadi. Perlu bagi tahu Perlu bagi tahu satu dunia. Okey, kita tarik balik lah. Tak apa, kita share. Share tuan. Kenapa beli EV tuan? Kenapa beli EV Dulu masa first dia macam ni lah, senang cerita macam ni. Saya beli tu sebab itu adalah impian anak-anak lah, budak-budak.
Lain macam kan. Ya. Baru saya tengok video pagi tadi, budak berusia 6 tahun, mak bapak dia belikan Tesla. Bukan untuk dia. Tak, dia kata untuk dia. Ready umur 18. Oh. Dah macam lebih kurang cerita dia ni. Tak, sebab saya pernah bagi challenge kepada budak-budak ni. Anyway, saya tak kata kita bagi challenge tu boleh tak, bukan, saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya nak supaya apa saja yang kita target, usahakan insya-Allah masuk dengan doa dan bersungguh-sungguh, Allah pasti bagi dengan izin Allah. InsyaAllah. Jadi saya pernah satu momen saya tanya anak saya, awak nak apa dalam hidup? Dia bagi tahulah dia nak Tesla, which is masa tu tak logik lah nak dapat Tesla. Masa tu mana dekat Malaysia? Faham? Betul. Boleh faham? Ada pun recon lah. Mahal. Recon. 400,000 Memang lah. mahal lah. Hari-hari tengok Tesla tu kan. Hari-hari tengok Tesla. Sampai like semua benda pasal Tesla dia tahu. Hari-hari tengok Tesla. Jadi benda tu impossible. Saya pun cakap lah hati saya, aku tak mungkin lah beli. Sebab payah nanti hidup. Mana nak charge kat Kelantan, mana ada tempat nak charge sebagai. Betul. Memang payah lah kan. Fasilitasnya Enggak boleh pak. enggak boleh. Enggak ni Jadi tapi saya suruh satu, awak nak dia budak kecil nak usaha celah mana? Mana boleh usaha, tapi awak ada satu power. Awak boleh doa kepada Allah awak nak apa. Doa sungguh-sungguh, yakin bukan kepada duit, yakin bukan kepada papa, bukan pada mama, tapi yakin pada Allah. Doalah awak, buat sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang kalau semayang tu kata awak doa apa? Saya doa Tesla apa? Dia doa Tesla tau. Macam tu. Jadi saya macam okey. Sampailah Tesla masuk Malaysia, begitu begini, and then satu hari, dan untuk makluman tuan ni cerita lah kan. Saya bila dia boleh order tu, saya order lah online. Tapi tak lepas. Saya tak tahu bila nak bayar tu tak jadi. Bukan tak jadilah, maksudnya kita dah ni bayar tak boleh, tak lepas. Saya tak tahu kenapa. Credit card tak lepas. Saya try debit card tak lepas. Saya tak tahu kenapa. Berapa kali saya cuba? 2 kali. Jadi saya kata tak ada rezeki lah tu. Rezeki lah. Apa nak paksa-paksanya kan? Dia siap ada colour putih, rim hitam, semua ada. Semua ada. Jangan ambil seat putih, kena seat hitam. Semua dia ada dalam kepala kan. Kata, papa dah try, tak ada rezeki awak, macam mana? Lepas tu adalah satu hari saya pergi dengan sahabat saya. Adalah sahabat tu kan. Saya nak teman dia. Oh, teman dia? Teman. Temannya untuk pergi tengok. Lepas tu kata, why? Kan ingat? Ya. Ada sahabat kita tu. Ingat dia. Sahabat saya pergi booking dulu. Sahabat saya racun saya. Itu cerita dia. Apa sahabat tu? Aduh, hai. Tapi ceritanya saya boleh kata, selepas menggunakan, saya boleh kata macam ni lah. Dia umpama kita tolak telefon, handphone, dia akan datang. Kita tolak Grab, dia datang. Kita tolak macam-macam internet, teknologi, tak boleh. Kita tak boleh nak tolak. So eventually kita akan guna bila masanya, itu bergantung pada Allah SWT yang bagilah. Tapi kalau tanya saya pakai EV okey tak okey, bagi saya okey. For me okey. So fasilitas di Kelantan tu memang ada satu charger je. Tapi kita sebenarnya kita bukan charge kat luar, kita charge kat rumah. Itu lebih jimat lah. Dia bukan isu jimat, dia isu saya tak tahu. Bila saya guna, saya sangat berharap ramai lagi orang boleh guna. Macam tu lah. Dia kereta EV adalah kereta. Ya, dia adalah kereta. Saya nak cakap macam mana ni? Tapi saya teringat lah waktu kita pergi ke China few months back, yang kalau dahulu ada orang yang biasa pergi China, dia cakap kalau dulu bila datang China, Guangzhou ke mana ke, memang kena pakai mask. Sebab dia punya kereta tu, asap dia tu memang luar biasa. Tapi sekarang, saya rasa dalam 70-80. Saya rasa 80 ke 90% kot. Memang pakai EV. Udara memang syok. Kan? Memang jalan tu senyap. Diam je. Dia orang pula bukan kaki horn.
Betul. Kan? So memang nampaklah Waste pun tak banyak sebab dia tak perlu servis. Dia tak perlu servis. Tayar je lah kena tukar. Yalah, tayar. Betul. And then kalau cerita EV, persaingan dia makin sengit. BYD dah keluarkan seal, baru launching kat Malaysia kan? Betul. Habis kalau TikTok saya keluar Seal lah. BYD seal. And then ada BYD yang Ferrari tu. Betul. BYD kata dia nak fight dengan Ferrari and Lamborghini. So it's coming. Ya. Dan saya suka bila mana dia masuk, harga makin lama makin murah kan. Makin murah. Bagi saya, siapa yang kata rasa nak test EV, saya recommend tunggu sekejap. The moment dia masuk secara bulk tu, dia akan jadi murah. Sekarang ni tak boleh bawah 100,000, nanti ada satu BYD Dolphin, tapi dia nampak girlish sangat. 99 kan. Yelah. Dia 100,000, dia tak boleh pergi below than that. Betul. Saya geng yang tu lah tuan. Saya geng wait and see. Ya. Bukan keluar sekejap, dia tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Saya doa semua orang. Semua orang tuan Semua orang team Fani Evo pakai EV. Seriously. Lemah saya nak tuan. Sebab apa? Saya nak tu sebab kita adalah technology company, education and technology company, Fani Evo ni. Jadi kita kena adopt, kita punya technology adoption. That is my dream. Team Fani Evo, kita susun semua EV kat bawah. Kalahkan Cherry kat bawah tu. Tapi Cherry pun dah keluar dah. Ada keluar. Dia ada Omoda E5 kalau tak silap. Betul. Yang keluarkan untuk EV juga. Betul. Tapi itulah, Cherry pun memang banyak peminat sekarang. Mencanak-canak lah. Betul. So EV tu memang betul, dia makin meningkat naik. Cuma dari sudut fasilitinya tu, saya pernah tengok lah dekat mana shopping mall mana hari tu saya pergi. Dia ada pasang tapi tak boleh pakai. Kan? Yang ada penuh. So macam dia punya facility tu, saya rasa dalam setahun dua ni atau 3-4 tahun ni dia akan lebih baik lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so secara kesimpulannya, EV ni memang tunggu sekejap. Tak, kalau anda ni jenis early adopter, go for it. Don't think, just buy. Don't think, just buy. Tapi dia comeback balik kepada tajuk segmen kita pertama, money management. Yelah, of course. Ukur duit di poket sendiri. Macam mana dia punya pepatah tu? Ukur baju di badan sendiri. Ya, benar. Ukur duit pula dan ukur apa kan. Ukur baju di badan seperti sendiri. yang saya beritahu, kalau tak boleh, tak apa. Sabar. Saya doakan semua orang boleh pakai. Trust me on this. InsyaAllah. InsyaAllah. So, dengan berakhirnya sesi soalan santai tu, maka berakhirlah kita punya episod 45. So, nanti insyaAllah, make sure anda subscribe kalau YouTube. Apa lagi like, share, komen, tekan lonceng. Lonceng ke loceng sebenarnya? Kita ada di semua platform. Semua platform Fani Evo. Spotify. Spotify pun ada juga. X. Semua lah. Spotify tu kalau podcast lah. Betul. Cari je lah Fani Evo. Cari je lah. Jumpa punya. Confirm. Okay, alright. Thank you. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Buat mati, tak buat mati. Jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki. Moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.